Silakan saudara depan. Assalamualaikum, ringkas saja Doktor. Bila kita membincangkan tentang tokoh, diskusi tentang tokoh, kita harus berlaku adil pada tokoh itu, melihat daripada perspektifnya menyeluruh, dan dia totality of perspektif akan memberikan kita bukan sahaja kelebihan tapi juga kekurangan tokoh tersebut. Hari ini Doktor memuji Ibn Taymiyah. Pada masa yang sama saya fikir harus juga disebut tentang kekurangan, mungkin bukan dari sudut peribadi tapi dari sudut fatwanya, keilmuannya. Ya. Terima kasih. Saya akui, cuma dalam masa yang ni bila kita bicara tentang Ibn Taymiyah dan semua orang, dia bukan Nabi, dia tak maksum, tapi kita membicarakan tentang sumbangan dia. Dia tidak maksum. Sebab itu kalau kita bicara sampai satu hari, barangkali kita juga boleh menyenaraikan beberapa perkara yang mungkin Ibn Taymiyah terlepas pandang dan mungkin pendekatannya kurang sesuai. Sebahagian orang menyebut, kalau kita baca buku karya Ibn Taymiyah, kita akan dapati Ibn Taymiyah ni kurang puisi. Salah seorang syair kurang, tak seperti Ibn Qayyim, anak murid dia yang kuat support dia ni. Dia ada beberapa orang anak murid dia yang kuat support dia. Salah seorangnya ialah yang paling kuat sekali, Ibn Qayyim Al-Jauziyah lah. Sebab tu bila sebut nama Ibn Taymiyah, selalu orang sebut dengan Ibn Qayyim. Tapi salah seorangnya ialah Ibnu Kathir. Ibn Kathir minta supaya jenazah dia ditanam kebumikan di sebelah Ibn Taymiyah. Cumanya Ibn Taymiyah, orang kata kerana dia tidak begitu saya tengok ayat dia seni, halus. Tapi orang kata kalau dia seperti Ibn Qayyim, bahasanya mungkin lebih puitis. Jadi bahasa Ibn Taymiyah ni kadang-kadang macam nak yang antara ya dengan tidak. Maksud ya atau tak. Mungkin pun begitu, banyak juga benda-benda yang saya lihat dia berlapik. Tapi Ibn Qayyim ni anak murid dia yang lain, kita tengok kalau nak sebut satu benda, datangkan puisi, datangkan syair, maka mungkin hal-hal ini menambat juga ini soal-soal kesenian dalam presentation dia. Kerana Ibn Taymiyah tulis terlalu banyak, dan kemudian juga mungkin juga semua reformis saya ingat melalui perkara yang sama. Pada peringkat awal dia mungkin tegang, dan kemudian dia mungkin kendur sikit, kemudian dia buat beberapa kesimpulan. Siapa saja, Imam Syafi'i ada beberapa peringkat dia. Pada awalnya ikut Malik, kemudian dia pergi ke Baghdad dengan pandangan-pandangan dia, pergi ke Mesir tukar fatwa-fatwa dia. Sebahagian orang pakai fatwa yang lama, sebahagian pakai fatwa yang baru. Dan saudara, hampir saya lihat tak ada ulama yang tak kena tuhmah. Kita hari ini baca buku Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari pada hayat dia hampir kebanyakan orang yang tulis tentang kitab Al-Jarh wa Ta'dil pada zaman Imam Bukhari telah mentajrih atau mengkritik periwayatan Bukhari. Ada yang kata lemah, ada yang kata fihi mas'alatul lafz, dia ada masalah lafaz macam Mu'tazilah. Dan Al-Bukhari pada zaman dia tak dibenarkan mengajar di negeri dia sendiri, dan dia halau keluar. Dia balik ke Naisabur, dia halau keluar. Bukan dia halau keluar oleh orang biasa, dia halau keluar kena ketegangan. Bukan halau macam itulah, maksud dia terpaksa keluar disebabkan ketegangan antara beliau dengan seorang tokoh ilmu hadis yang utama juga, iaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya ni guru Imam Bukhari. Dia dianggap sebagai pengkritik rijal pada zaman itu. Dia menolak akidah Imam Bukhari. Dia kata Imam Bukhari ada masalah akidah. Surat yang Muhammad bin Yahya tulis itu telah mempengaruhi banyak orang, sehingga mereka tidak mau menerima riwayat Bukhari. Dan Bukhari dikeluarkan daripada kampung halaman dia, dan kemudian dia nak pergi ke Bukhara. Di Bukhara dia berjumpa dengan gubernur ketika itu, Khalid bin Yahya, adik kepada Muhammad bin Yahya ni. Ban dia, tak bagi dia mengajar. Sehingga dia minta surat supaya kata dia jangan tulislah pada aku, supaya aku ni dilarang untuk menyampaikan ilmu, supaya adalah
bukti di depan Allah Ta'ala, bukan aku tak mau sampaikan, aku tak dibenarkan. Kemudian Bukhari cuba nak pergi ke Samarkand. Dia bersiap nak pergi ke sana. Dalam persiapan dia nak pergi tu, belum sampai ke sana, penduduk sana dah bergaduh lah, yang pro dengan kontra. Akhirnya sebelum dia naik nak pergi, dia jatuh dan dia meninggal dalam keadaan dia dibuang oleh negeri dia sendiri. Hanya beberapa puluh tahun kemudian Sahih Bukhari disemak balik, dikaji, lalu orang menerima Sahihul Bukhari. Tapi pada hayatnya, sehingga orang kata, wahai Bukhari, Muhammad bin Ismail, kau doalah ke Allah Ta'ala supaya turun bala pada orang yang duk kata kau kafir tu. Saya nak ceritanya, yang menentang Bukhari, sebab tu Bukhari yang punca lawangan itu Muhammad bin Yahya tu. Muhammad bin Yahya kata dia, tapi Bukhari sebenarnya dia satu orang yang adil. Dalam Sahih Bukhari tetap ada riwayat hadatsani Muhammad. Muhammad ni Muhammad bin Yahya, tapi dia tak sebut habis nama, barangkali dia kecil hati kot. Tapi dia tak kata yang penyerang dia tu sebagai tak boleh pakai. Dia kata riwayat dia tu ada lah. Tapi ada kesan. Anak murid Bukhari yang paling kanan, yang hebat, kalaulah tidak Bukhari, dia barangkali taklah sebab mana, iaitu Muslim Ibnul Hajjaj, Imam Muslim. Patutnya dalam Sahih Muslim kena ada lah daripada riwayat daripada gurunya Bukhari. Dalam Sahih Muslim tidak ada satu hadis pun melalui jalur Al-Imamul Bukhari. Saya bukan nak cerita pasal Bukhari, ni satu seminar lain pula. Tapi nak cerita ulama yang kena ni macam-macam. Cuma Ibn Taymiyah ni timing dia tak apa kena. Dia pergi duduk timing yang betul-betul kalut masa tu. Semua orang lawan. Dan dia pun kalau dia lawan, dia masalah dia lawan Syiah. Dia lawan tarekat, tasawuf, gulat sufiyah. Dia juga mengkritik pemerintah. Dia juga lawan ahli falsafah. Dia juga tulis tentang agama Kristian. Dia juga tulis tentang agama-agama lain. Sampai tak ada bab, semua dia tulis. Semua musuh-musuh itu telah berpakat mesti menentang dia. Kerana dia terlalu banyak mengkritik berbagai-bagai pihak. Tetapi orang yang pada zaman dia dah tak ada. Yang ada pada zaman kita. Apabila kita baca karya Ibn Taymiyah, kita menghargai sebahagiannya, dan kemungkinan juga kita tidak boleh bersetuju dengan beberapa perkara. Kalau ada, kita tak boleh bersetuju. Mungkin ada juga pandangan dia yang saya sendiri, saya rasa ada beberapa perkara yang saya tak rasa logik dia. Orang kata Ibn Taymiyah ni terlalu hebat logik dia. Contohnya, contoh biasa. Ibn Taymiyah kata, kalau kita nak paksa wanita, mewajibkan wanita sentiasa tutup kaki, sentiasa solat, itu satu benda yang susah. Jadi Ibn Taymiyah berikan kelonggaran, masa solat wanita tak perlu tutup bahagian kaki dia. Dan pandangan itu sama dengan pandangan mazhab Hanafi. Hanafi kata bukan saja dalam solat, luar solat pun boleh. Tapi kalau kita ikut logik Ibn Taymiyah, dalam solat tak boleh, susah. Kalau luar solat lagi susah, lagi lama. Kalau patutnya dia longgarkan dalam solat, dia patut longgarkan juga di luar solat. Kalau saya pakai logik Ibn Taymiyah itu. So saya rasa ada, sebagai manusia, dia bukan Nabi. Banyak juga kita boleh bagi pandangan balas pada pandangan-pandangan dia. Tetapi orang yang bijak, kalau kita nak cari satu orang yang langsung tak ada cacat, kita tak akan jumpa apa-apa karya yang tak ada cacat, melainkan Quran. Ya? Kalau saya hanya mau menerima daripada orang yang hanya boleh dipercayai 100%, hang kena tolak diri hang sendiri. Diri hang pun tak 100%. Kita kena tolak diri kita sendiri. Maka Ibn Taymiyah, ada benda yang mungkin kita boleh bagi pandangan balas, tidak setuju dengan dia. Mungkin juga kita boleh tapi khazanah. Kita hargai yang ni dan kita tinggalkan yang ni. Terima kasih. Ada soalan?